Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Malaysia saya ucapkan kepada semua penonton-penonton dan bersama anda pada hari ini bersama saya Raudatul Jannah Jalidar dalam rancangan 7 soalan KPT dan pada hari ini kami akan membawa tajuk iaitu apel yang membawa maksud kepada akreditasi pembelajaran pengalaman terdahulu. Mungkin ramai yang masih tidak tahu mengenai apa sebenarnya apel ini dan pada hari ini kami akan bawakan anda seorang iaitu Profesor Datuk Dr. Muhammad Shatar Sabran iaitu seorang ketua pegawai eksekutif CEO Agensi Kelayakan Malaysia MQA dan untuk makluman penonton sekalian sedikit background MQA ini ialah berperanan untuk melaksanakan kerangka kelayakan Malaysia sebagai landasan sistem jaminan kualiti pengajian tinggi dan titik rujukan kriteria dan standard kelayakan kebangsaan MQA yang juga berperanan sebagai badan tunggal yang menyelia dan menyelaras jaminan kualiti dan akreditasi pendidikan tinggi negara. Selamat datang Prof. Di studio kami pada hari ini. Terima kasih kerana memberi peluang kepada MQA pada pagi ini. Baik Prof, mungkin kita ingin memberi sedikit latar belakang apa itu sebenarnya apel, Prof. Okay, terima kasih. Yang pertama saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak KPT kerana beri ruang kepada MQA untuk berikan sedikit elaborasi mengenai apa yang dimaksudkan oleh apel. So apel ni telah mula mendapat populariti dari kalangan masyarakat Malaysia semenjak kita lancarkan pada awal tahun 2020 yang lepas dan banyak produk-produk apel tapi secara umumnya apel ini merupakan di mana kita boleh melanjutkan pembelajaran kita menggunakan pengalaman-pengalaman kerja yang lampau. Jadi ketika ini kita telah pun melancarkan 3 jenis apel yang utama iaitu apel A, apel C dan juga apel Q dan produk apel yang terkini dan yang terlaris adalah apel Q yang mungkin kita boleh memberikan penjelasan dalam sedikit masa tapi ini merupakan satu peluang kepada masyarakat Malaysia yang telah pun berada di pasaran kerjaya untuk meneruskan pengajian mereka, pembelajaran mereka menggunakan pengalaman-pengalaman kerja yang lampau. Mungkin pada satu ketika dahulu mereka tidak berpeluang untuk mengikuti pengajian-pengajian tinggi menggunakan kaedah-kaedah konvensional seperti SPM, STPM dan sebagainya. Tapi dengan adanya laluan apel ini, saya rasa ia merupakan memberi peluang yang sangat-sangat besar kepada masyarakat kita yang kita andai buat anggaran sekitar lebih kurang 65 hingga 75% masyarakat Malaysia layak untuk kita pertimbangkan meneruskan pengajian mereka melalui laluan apel ini. Baik Prof, menarik apabila Prof beritahu tadi melalui pengalaman bekerja kita boleh mohon untuk mengikuti apel ini. Mengapa sebenarnya tujuan utama mungkin ditubuhkan apel ini, Prof? Sebab kita sedar bahawa masyarakat Malaysia macam saya sebut tadi ada dalam kalangan kita pada satu ketika itu mereka tidak peluang untuk melanjutkan pengajian tinggi mereka di peringkat diploma, ijazah, master PhD disebabkan kengkangan. Mungkin ketika itu mereka terpaksa meneruskan kerjaya untuk menyara keluarga ataupun sebagainya tapi apabila ekonomi mereka sudah stabil, mungkin keadaan sudah membenarkan mereka ingin meneruskan pengajian tetapi malangnya kalau mereka menggunakan kaedah konvensional seperti SPM ataupun STPM mereka tidak ada seja-seja tersebut. Justru pihak kementerian telah pun memberikan satu laluan khas kepada golongan-golongan seumpama ini dengan menggunakan pengalaman-pengalaman kerja yang lampau. Misalnya saya bagi satu contoh, kita boleh mengambil kira saya bagi contoh apel Q di mana apel Q ini ada satu kaedah pembelajaran di mana kita boleh memberikan mereka seja-seja akademik secara terus sekiranya mereka melepasi 4 saringan. So misalnya kalau mereka sudah mempunyai pengalaman kerja sekitar 10 tahun, mereka layak untuk dipertimbangkan untuk diberikan diploma, 15 tahun ijazah, 20 tahun master dan 25 tahun doctorate program. Sudah pasti kalau mereka memenuhi syarat dari segi masa, mereka perlu juga melepasi 4 saringan untuk apel Q iaitu portfolio, challenge test, lapangan, field validation dan juga menulis tesis kepada doktorat ataupun project paper untuk degree diploma dan sebagainya. Ini contoh dan kita ada juga C dan juga apel A dan sudah pasti untuk ruang yang pendek ini saya tidak mampu untuk menghuraikan secara detail tapi kepada pendengar di luar sana sekiranya anda berminat untuk mendapat tahu apa yang dimaksudkan dengan apel A, apel C, apel Q dan insya-Allah the latest one apel M bolehlah melayari laman web MQA mqa.gov.my. Insya-Allah banyak maklumat-maklumat yang anda boleh peroleh daripada sana. Baik Prof, tadi Prof ada sebut mengenai apel A, apel C dan Q. Saya. Mungkin itu adalah pilihan ataupun
bagaimana? Ya, sebenarnya ini perlu pilihan kepada masyarakat. Apel A secara umum adalah di mana mereka boleh menggunakan pengalaman-pengalaman kerja untuk tujuan kemasukan ke universiti. Mungkin saya tidak ada SPM, saya tidak ada STPM, tapi sudah ada pengalaman kerja sekitar 5, 6, 10 tahun dan sebagainya, di mana pengalaman-pengalaman kerja ini akan dinilai oleh Pusat Penilaian Apel yang telah dilantik oleh pihak MQA untuk membuat assessment. Sekiranya assessment itu disamatarakan sama dengan SPM ataupun sama dengan STPM, maka individu yang terlibat boleh masuk ke universiti dan mulakan pengajian mereka sama seperti pelajar-pelajar konvensional yang lain tahun 1, tahun 2, tahun 3 dan sebagainya. Sekiranya mereka lulus, maka mereka akan diberikan ijazah diploma dan sebagainya. So Apel C tujuannya adalah untuk kredit transfer ataupun transfer kredit, di mana pengalaman-pengalaman kerja itu akan dinilai oleh Pusat Penilaian Apel dan dilihat berapa kredit yang boleh disamutarafkan dengan program-program yang ditawarkan di peringkat diploma, ijazah dan sebagainya. Maksimum kita berikan sekitar 30%. So misalnya kalau untuk ijazah mereka perlu siapkan kredit 120, tapi apabila dinilai semula pengalaman-pengalaman kerja, mungkin didapati hanya ada 30 kredit yang boleh ditransferkan, jadi mereka hanya perlu menghabiskan 90 kredit jam saja. Jadi dia adalah satu proses di mana boleh dipendekkan pengajian. Kalau kita mengikut saluran biasa konvensional STPM, saya perlu ada 4 tahun sekitar 120 kredit, tapi dengan melalui Apel C dan juga Apel M mungkin saya hanya memerlukan 3 tahun sebab saya sudah boleh transfer kredit sekitar 30 kredit jam. So ini di antara pilihan-pilihan yang diberikan kepada mereka yang tidak berkesempatan untuk masuk universiti melalui kaedah konvensional, tapi pihak kementerian telah memberi peluang untuk mereka melalui Apel A, Apel C dan yang terkini ialah Apel Q, di mana kita boleh terus berikan mereka dengan sijil-sijil akademik berdasarkan pengalaman kerja, tetapi perlu memenuhi syarat iaitu 10 tahun untuk diploma, 15 tahun untuk ijazah, 20 untuk master dan 25 untuk doktorat, dan mereka perlu lulus 4 saringan yang saya sebut sebentar tadi. Baik Prof, di mana sekiranya ada mereka-mereka yang berminat ini untuk mendaftar Apel ini sendiri? Okey, kepada mereka di luar sana yang berminat untuk mengikuti program pengajian melalui laluan Apel, perkara yang pertama bolehlah pergi kepada laman web kami MQA, ataupun mereka juga boleh pergi kepada universiti-universiti yang telah pun mendapat tauliah daripada MQA sebagai pusat penilaian Apel untuk mereka serahkan dokumen-dokumen yang diperlukan, dan selepas asesmen dibuat mereka bolehlah mendapat pandangan ataupun panduan daripada pusat penilaian Apel untuk sama ada untuk meneruskan pengajian mereka di universiti tersebut ataupun memilih universiti lain yang menawarkan program-program Apel dalam negara kita. Dan di universiti kita ada dalam kalangan universiti awam dan juga universiti swasta yang menawarkan program-program Apel kepada masyarakat kita di negara ini. Laju tau Prof ni bercakap, saya pun tak dapat nak tangkap satu. Tapi tadi saya terlupa, siapa sebenarnya yang boleh menyertai? Mungkin ada peringkat umur ataupun dia ada yang mungkin dah golongan dah 50-an, mungkin berminat lagi nak menyambung pelajaran, adakah? Sebenarnya kita buka pada seluruh rakyat Malaysia. Sudah pasti bila kita bercakap tentang pengalaman kerja, secara hukum akalnya sudah pasti mereka yang sudah pun berumur sekitar 18 tahun ke atas. Adalah tidak mungkin orang yang umur 7 tahun sudah ada pengalaman kerja. Dalam negara kita, standard orang yang masuk ke alam pekerjaan sekitar umur 18 tahun ke atas. Jadi kita membuka peluang ini kepada seluruh masyarakat Malaysia yang sudah pun berumur 18 ke atas dan mempunyai pekerjaan tanpa mengira bidang apa sekalipun, untuk kita nilai tarafkan mereka supaya mereka ini boleh dikategorikan sebagai layak ataupun sebagainya. Dan kepada mereka yang berhasrat untuk masuk ke laluan Apel Q, maka time-nya ataupun jangka waktu yang saya sebut tadi 10 tahun untuk dipertimbangkan untuk diploma, 15 tahun ijazah, 20 master dan 25 tahun doktorat. Dan sudah pasti kalau orang yang sudah berpengalaman 25 tahun umurnya, saya pasti lebih daripada 40 tahun. Jadi Prof, bagaimana pula dengan yuran pengajian yang dikenakan untuk kos Apel? Pihak MQA tidak ada kuasa untuk menentukan berapa jumlah dan sebagainya, maka yuran adalah hak mutlak universiti yang menawarkan program-program tersebut, dan saya pasti yuran itu berbeza-beza berdasarkan lokasi universiti yang terlibat. Jadi kepada pelajar-pelajar yang berminat untuk meneruskan pengajian melalui laluan Apel, bolehlah merujuk kepada universiti mana yang mereka minat dan boleh bertanya berapakah yuran yang akan dikenakan oleh institusi pengajian yang terlibat. Kita tak sedar sebenarnya dah 6 soalan kita dah bertanyakan kepada Prof, sebab Prof terlalu banyak sebenarnya input-input lagi kita nak kongsikan Prof dalam rancangan ni. Tapi untuk harapan Prof, apa mungkin ada sedikit kata-kata sebelum
kita mengakhiri program ini? Well, sebagai sebuah negara yang menuju ke arah negara maju, mengikut acuan sendiri sudah pasti di antara kriteria yang diperlukan oleh negara ialah mempunyai masyarakat yang mempunyai ilmu pengetahuan. Dan salah satu indikator yang boleh digunakan oleh negara, oleh dunia untuk mengetahui sama ada sesebuah masyarakat itu punya ilmu pengetahuan adalah berdasarkan kelayakan akademik yang diperoleh. Justru saya mengharapkan seluruh rakyat Malaysia supaya tidak terpedaya dengan setengah-setengah tawaran yang menyatakan bahawa anda boleh berjaya tanpa kelulusan akademik. Memang betul, tetapi kita perlu melihat dalam jangka waktu yang panjang dan sudah pasti kita mahu melonjakkan imej negara sebagai sebuah negara yang maju di persada antarabangsa. Jadi pastikan anda memperoleh kelayakan akademik walaupun apa bidang sekalipun, dalam apa cara sekalipun, dan apel dan kementerian membuka ruang yang sebesar-besarnya kepada anda untuk mencapai matlamat tersebut. Baik, terima kasih banyak diucapkan kepada Profesor Datuk Dr. Muhammad Shatar Sabran, iaitu seorang Ketua Pegawai Eksekutif CEO Agensi Kelayakan Malaysia MQA yang telah pun bersama-sama dengan kita pada hari ini. Dan terima kasih Prof. Terima sudi kasih bersama-sama kami pada hari ini, dan berjumpa lagi kita di episod akan datang dalam 7 soalan KPT. Bersama saya Jannah Jalidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.